ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما لم نعلم وبارك لنا فيما علمتنا واهدنا إلى السواء السبيل اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وأعمق فهومنا وقوي حفظنا بمنك وفضلك يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين. قال مصنف رحمه الله تعالى وأرضى عنه باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. Bab pada menyatakan menutup akan aurah orang-orang Islam dan tegahan daripada menyebarkannya dengan tanpa keperluan. Pertama sekali ialah aurat. Aurat ini sesuatu yang boleh mengaibkan seseorang, sama ada sesuatu itu yang melibatkan tubuh badan ataupun sifat. Itu dipanggil aurah. Jadi kita disuruh atau diperintah untuk menutup aurat kerana bahagian itu kalau dilihat orang kita akan terasa aib. Kalau dilihat orang kita akan terasa malu. Dan kalau seseorang itu terlihat bahagian itu ada memalukannya, maka kita disuruh menutup aurat. Bererti orang yang tidak menutup aurat itu orang yang tak rasa malu. Kerana fitrahnya manusia ni, bahagian yang dikatakan sebagai aurah itu adalah sesuatu yang akan berasa malu bila orang tengok. Satu hal lagi ialah aurah yang mana melibatkan pada sifat ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada seseorang yang dia tidak dapat tutup, tapi kita tahu dan kita kena menutup. Sesuatu yang mengaibkan seseorang seperti kecacatannya, kekurangannya atau sifat-sifatnya yang tidak baik, maka itu adalah auratnya yang perlu kita tutup. Hatta si mati sekalipun. Satu orang yang mati, bila kita mandikan jenazah dia, sebarang keaiban yang ada pada si mati itu adalah auratnya yang kita wajib kena tutup. Dan ditegah daripada menyebarkan aurat atau sesuatu yang boleh mengaibkan seseorang. Tapi di sini An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut li ghairi darurah, dengan tanpa keperluan. Isyaratan di sini bahawa ada ketikanya aurah seseorang itu, sesuatu yang terkait dengan keaiban seseorang itu boleh disebutkan bila ada sesuatu darurah, seperti penghakiman di mahkamah, perbicaraan di mahkamah yang memerlukan kepada tanda sesuatu, atau penyiasatan dalam kes jenayah umpamanya. Bila seseorang itu melihat satu kejadian penjenayah melakukan jenayah yang dia boleh cam orang itu mempunyai satu keaiban pada tubuh badannya, maka dia boleh menceritakan bahawa orang yang melakukan jenayah itu dia mempunyai keaiban atau tanda-tanda yang tertentu pada tubuh badannya, yang mana tanda itu kalau disebut sebagai satu keaiban. Contohnya dia kata orang yang mencuri itu tadi, dia tak pakai baju, kat badan dia ada kurap sebesar 2 tapak tangan. Cuba kalau macam biasa-biasa ni orang kata ada kurap sebesar tapak tangan, malu tak malu?
Awak tutup seboleh-bolehnya, kurap jangan orang nampak lah. Siapa ada kurap sini? Ngaku tak? Tak ngaku. Sebab apa? Malu nak ngaku. Walaupun ada, senyap-senyap je. Garu pun tengok orang kiri kanan, orang tak nampak pun garu. Jadi kenapa? Kerana itu mengaibkan. Jadi awak boleh cerita tentang keaiban dia. Ataupun dia ni bercakap gagap. Gagap itu aib bagi dia. Kita tak boleh kata dia gagap, tapi dia bagi tahu bahawa orang yang mencuri itu gagap. Dia gagap. Dia kata, awak serahkan duit, kalau tidak saya bunuh. Tak. Tapi dia kata awak. Dia nak sebut awak pun payah nak. Jadi gagap. Maka boleh bagi tahu kepada orang yang berkenaan tentang keaiban orang yang mencuri dan sebagainya. Nampak tak lagi? Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa bab menutup aurat orang-orang Islam dan menegah daripada menyebarkan aurat dan keaibannya tanpa darurah ni, selepas daripada bab menjaga kehormatan orang-orang Islam, kerana ta'alluqnya, dia ada hubungan dan ta'alluq antara bab dengan bab, iaitu bagaimana kita nak menyempurnakan hak saudara kita ni tadi. Nak menjaga kehormatan saudara kita ni tadi, ada satu tuntutan untuk menjaga kehormatan saudara kita. Antaranya ni dia benda ni, menutup aurat mereka itu satu tuntutan untuk menjaga kehormatan saudara Islam kita, dan menyebarkannya dengan tanpa tujuan, tanpa keperluan syar'i. Keperluan di sini keperluan syar'i, bukan keperluan daripada segi adat atau kebiasaan, keperluan syar'i. Awak sembang-sembang dengan satu orang, maka awak sebut tentang seseorang, tetapi dia tak jelas siapa dia orang tu, kecuali dengan awak menyebutkan kekurangan dan keaiban dia. Maka itu bukan keperluan, sebab awak hanya bersembang. Keperluan di sini adalah keperluan dalam konteks hukum syar'i, seperti penjelasan bagi sifat orang yang melakukan jenayah untuk mendapatkan penyelaian, macam kita sebut dalam contoh tadi. Kalau awak setakat bersembang je, tak clear siapa orang yang awak maksudkan ni, kecuali dengan disebut keaibannya, maka itu bukan keperluan. Awak hanya sembang kosong yang tidak ada maksud dan tujuan. Nampak dah lagi? Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai supaya tersebar fahisyah di kalangan orang-orang yang beriman, untuk mereka itu seksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang suka agar tersebar fahisyah. Apa itu fahisyah? Ada beberapa makna yang diberikan oleh ulama tafsir akan fahisyah. Yang pertama ialah perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor, itu maknanya fahisyah. Berarti sesungguhnya orang yang suka untuk tersebar perkataan yang kotor di kalangan orang-orang beriman. Yang kedua, maknanya amal qabih, iaitu perbuatan yang cela. Maka bermakna sesungguhnya orang-orang yang suka akan perbuatan yang tercela, akan tersebarnya perbuatan yang tercela di kalangan orang-orang beriman. Dan asbabun nuzul ayat ini ialah dalam peristiwa ifk, iaitu peristiwa fitnah yang diaturkan oleh orang-orang munafik terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi mereka telah menuduh, kemudian tuduhan itu telah disebarkan di kalangan orang-orang Islam. Jadi Allah bagi tahu dua hal dalam ayat ini. Allah bagi tahu, satu, pembebasan Ummul Mukminin daripada tuduhan yang dirancangkan oleh orang-orang yang munafik, orang munafik.
Abdullah bin Sabah, dan hingga mengesankan kepada beberapa orang beriman, termasuklah Mistah dan juga Zaid bin Sabit, Hasan bin Sabit radhiyallahu. Jadi keduanya ancaman daripada Allah Ta'ala terhadap golongan tersebut. Sebab itu di akhir hayatnya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu hilang penglihatannya. Dan satu ketika ada satu orang telah mencela Hasan radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membela Hasan dan menegah orang itu daripada mencelanya. Jadi orang ni dia counter balik. Dia kata, bukankah dia dahulu terlibat di dalam apa yang Allah Ta'ala sebut, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu. Ayat ini kan terlibat dia juga sama dalamnya. Kata Ummul Mukminin, sesungguhnya beliau telah melontarkan syair-syair yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang musyrikin melontarkan syair-syair yang menghina Nabi SAW. Nampak? Jadi tak perlu dah awak hina dia, kata dia. Sementara tentang penglibatan itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya dia telah kehilangan pandangannya, dia telah kehilangan penglihatannya. Kankah Allah bagi tahu dalam ayat itu, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Apa lagi azab yang lebih berat daripada satu orang itu kehilangan penglihatan, dan dia telah dapat bahagian di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala mudah-mudahan ampunkan dia. Jadi kita tengok betapa luhurnya. Di sini tak berkait dengan bab ni, tapi betapa luhurnya hati seorang sahabat, hati seorang sahabiah yang dididik oleh Nabi SAW. Ala kulli hal, ada dua perkara yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Satunya adalah isyarat kepada pembebasan Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala daripada tuduhan yang dilontarkan oleh orang munafik. Yang kedua, ancaman azab yang pedih di dunia dan di akhirat untuk orang yang terlibat dalam perkara atau aktiviti menyebarkan keaiban orang-orang Islam. Jadi kalau kita ni ancaman terhadap orang yang menyebarkan keaiban orang Islam. Jadi sebut menutup aurat. Jadi kalau kita, kenapa kita kena tutup aurat mereka? Dengan dua sebab. Satu sebab adalah perintah. Ia perintah daripada Allah SWT. Menutup aurat orang Islam ni satu perintah daripada Allah SWT. Dan yang kedua adalah ancaman. Apa ancamannya? Kesannya kalau kita melakukan kesalahan tersebut, dosa tersebut. Jadi kita kena melaksanakan dua hal, iaitu melaksanakan perintah Allah SWT. Bila Allah perintah, bila Allah larang, kita kena tinggalkan. Kerana itu adalah merupakan larangan Allah, kena tinggalkan. Kedua adalah satu lagi ancaman dari Allah. Allah ancam dengan seksa, dengan azab. Maka kita kena rasa takut daripada seksa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. Ini hadis wajib. Daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidaklah menutup seorang hamba akan seorang hamba yang lain di dunia, melainkan Allah SWT akan tutup baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak menutup, ini adalah merupakan satar. Sutur ini menutup dan menabiri satu perkara yang am, merangkumi, menutup perkara yang hissi dan perkara yang ma'nawi. Begitu Allah Ta'ala tutup untuknya, iaitu yang hissi dan juga yang ma'nawi pada hari akhirat. Ini hadis umum. Menutup yang hissi ialah seperti mana satu orang yang tidak ada pakaian, kita beri dia pakaian, masuk dalam
dalam ibarat menutup. Yasturu abdun abdan, memberi pakaian kepadanya untuk menutup auratnya. Kerana aurat macam mana kita dengar tadi, aib dilihat orang, malu dia keluar di hadapan orang tanpa memakai pakaian sempurna. Maka dia beri pakaian, inilah dapat masuk dalam apa yang disebut sebagai yasturu. Satu lagi menutup yang maknawi, iaitu keaiban-keaibannya, celaan-celaan, umpatan-umpatan yang dilontarkan orang lain terhadapnya, maka awak tutup dia. Orang kata dia begitu begini tentang aibnya, kita kata yang saya tahu dia tidak begitu. Yang saya tahu dia tidak ada apa yang awak sebut itu. Ataupun sebaiknya kita tidak usah mengucapkan atau menyebutkan perkataan itu kalau kita tidak mengetahuinya, atau tidak ada sebarang kepentingan dan perlunya. Kalau sekalipun dia ada aib itu, kita membicarakannya di sini. Bukan tempatnya untuk kita membicarakan tentang keaiban dia. Ini adalah termasuk yasturu, iaitu menutup akan keaibannya yang maknawi. Maka nanti natijahnya apa? Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan tutup. Kalau di akhirat nanti orang tidak ada pakaian, Allah berikan pakaian kepadanya. Orang tidak ada perlindungan, Allah beri kepadanya perlindungan. Dan tutup yang maknawi, dosa-dosa dan kesalahannya tidak dipamerkan di depan khalayak. Ditutup, sebagaimana kita dengar sebelum pada ini, antara caranya ialah Allah telah ampunkan dosa-dosanya. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya dan hapuskan catatan daripada bukunya. Bila mana dia lihat tidak ada itu dan tidak ada dibicarakan di hadapan khalayak ramai. Maka ini adalah merupakan, hadis ini menceritakan kepada kita akan kelebihan orang yang menutup aurat saudaranya. Kelebihan sama ada menutup yang hissi ataupun yang maknawi. Jadi ini adalah hadis ini pertama sekali beliau bawa tentang kelebihan. Beliau biasanya Al-Imam Nawawi akan bicarakan tentang apakah hakikat perkara tersebut. Kedua, hakikat dan masail dia. Masail perkara tersebut. Yang kedua, kelebihan yang berkait dengan perkara tersebut. Yang ketiga, apakah kekurangan ataupun nuksan bila mana tak melaksanakan perkara tersebut. Dan yang terakhir, apakah hikmah di dalam perkara tersebut. Jadi ini beliau mulakan dengan apa? Dengan kelebihan. Kelebihan satru auratil muslimin. Ini kelebihan dia. Pengajaran dari hadis ialah, nombor satu, ganjaran orang yang menutup aurat seseorang di dunia, dia akan ditutup akan auratnya di akhirat. Pengajaran yang kedua, jaza bagi amalan itu muafiq dengan amal. Iaitu macam di sinilah, menutup, jazanya juga tutup. Melindungi, jazanya juga melindungi. Dan macam mana dah sebutkan tadi, bagaimana Allah tutup, iaitu sama ada Allah tutup dengan menghapuskan dosa-dosanya. Allah tak tanya dia di depan orang ramai. Kerana bicara di akhirat adalah bicara di hadapan orang. Ataupun Allah Ta'ala akan bicarakan dia tanpa dilihat oleh orang lain. Kemudian Allah ampunkan dosa dia. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa innal mujaharati wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah 'alayhi wa yaqulu ya fulan 'amiltu barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra Allah 'alayhi muttafaqun 'alayhi. Daripada riwayat
Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kesemua umatku, kesemua umatku. Kesemua umatku adalah mu'afan, melainkan orang-orang yang mujahirin. Apa makna mu'afan? Mu'afan maknanya ialah orang-orang yang terselamat daripada lidah dan tangan manusia. Dia tak dicela oleh manusia, tak dikata oleh manusia. Itu mu'afan. Melainkan orang yang mujahir. Mujahir ini ialah orang yang menzahirkan perbuatan. Dan sesungguhnya dari kalangan mujahir itu orang yang menzahirkan perbuatan dia, adalah seorang lelaki mengerjakan satu amalan di waktu malam, kemudian berpagi-pagi, sedangkan Allah Ta'ala telah melindunginya. Lalu dia telah berkata, wahai si fulan, aku telah melakukan pada waktu malam tadi sekian-sekian perbuatan. Sedangkan dia telah bermalam dalam keadaan Allah Ta'ala telah menutupi baginya. Lalu berpagi-pagi dia menyingkapkan akan tabir Allah Ta'ala terhadap muttafaqun alaih. Maknanya satu orang itu akan terselamat dari celaan orang. Seorang itu akan terselamat dari kutukan orang. Seorang itu akan terselamat daripada kata nista orang. Apatah lagi barangkali boleh menyebabkan orang memukul dan menyakitinya. Selama mana perbuatan yang dia lakukan itu tidak diketahui orang, kecuali golongan mujahir. Dia buat perkara-perkara yang tak baik, yang mana dia buat secara terang-terangan di depan orang. Sudah tentu orang akan cela perbuatan itu, perbuatan tak baik ni tadi. Sudah tentu orang akan kata dia, malah barangkali orang akan pukul dia. Dan termasuk dalam golongan mujahir ini ialah seorang buat satu perkara yang tidak baik. Seorang dirinya di waktu malam, dia tersembunyi dalam gelap malam, tak ada orang nampak dan tahu. Tiba-tiba di waktu pagi dia pergi karpuzari dengan orang apa yang dia buat daripada keaiban itu. Maka ini termasuk dalam kategori mujahir. Maka sebenarnya yang dia buat aib malam tadi tu, perkara buruk malam tadi tu, orang tak nampak, orang tak tahu tu, hakikatnya ialah Allah Ta'ala yang lindungi dia. Baik tu Allah Ta'ala yang tutup keaiban dia, tak diketahui orang. Tetapi dia sendiri pergi buka pula yang Allah Ta'ala lindung dan sembunyikan dia daripada pengetahuan orang lain tu. Dia pergi ceritakan kepada orang lain. Jadi An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawa hadis ni di bawah bab satrul aurat, bahawa satrul aurat itu ada dua jihad. Satu jihad adalah kita menutup aurat orang lain supaya tidak diifsyakan, disebarkan kepada publik dan khalayak. Satu lagi aurat kita sendiri, bahawa kita juga diberikan taklif untuk bukan saja menjaga dan menutup aurat orang lain, malah kita juga diberikan perintah dan taklif untuk menutup dan menjaga aurat kita sendiri. Termasuklah aurat yang maknawi. Aurat yang isi itu memang dah ada dah hukum dia pada perintah yang lain, pada hadis dan juga dalil yang lain. Menutup aurat yang hissi, yang kita dah bahas sempadannya dalam konteks ilmu fiqh, sempadan aurat.
lelaki wanita hamba merdeka. Tetapi ini aurat yang maknawi, yang mana kita juga ditaklifkan untuk menyembunyikan. Selama ni kalau kita buat salah dalam ibarat atau istilah kamu ni, tak kantoi tak? Tak kantoi ini bukan kerana pandai cover lain. Kena ingat boleh-boleh. Awak buat tak kantoi dekat asrama, kat madrasah, ustaz kata tak boleh bawa handset. Awak kata saya 3 tahun dah belajar tak pernah kantoi. Macam mana awak tak kantoi? Saya tak kantoi sebab saya buka mesej malam masa orang semua dah tidur, duduk dalam selimut. Nampak? Lepas tu dia punya apa nama ni, cahaya dia tu digelapkan. Orang tak nampak. Oh, pandai awak cover. Pandai cover. Bukan awak pandai cover sebenarnya. Allah tutup awak lagi. Allah tutup lagi sampai saat ketikanya Allah Ta'ala tangkap dia. Nampak lagi? Dia tangkap kena tu lah 4 bulan mandatory. Itu kantoi tu habis. Nampak lagi? Bukan kerana apa, sebab Allah tutup. Baik itulah, kalau awak buat sesuatu yang tak baik, tak kena ingat ini, beritahu itu Allah Ta'ala masih tutup lagi. Kalau Allah Ta'ala nak di tengah, kata Nabi SAW, di dalam rumah kamu, Allah singkapkan aib kamu. Orang luar semua tahu bila Allah nak. Tapi bila Allah Ta'ala di tengah-tengah publik macam ni pun Allah Ta'ala lindungi. Jadi apa yang nak diberitahu oleh beliau di sini ialah bahawa tanggungjawab menutup aurat itu ke atas setiap orang, bukan saja menutup aurat orang lain. Aurat sendiri pun kena tutup. Jangan sekali-kali keaiban yang kita buat dicerita dengan orang. Sebab itu Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bagi tahu, seseorang yang masih menyebutkan akan kesalahan yang dia buat, orang ni belum lagi bertaubat. Kalaupun dia dah insaf, dah taubat, dah berubah, dah hijrah, tiba-tiba satu hari dia cerita, dia kata sekian tarikh, sekian masa, dulu dia kata dia begini, sebut lagi benda yang tak baik yang dia buat, itu maksudnya belum taubat lagi. Kenapa? Kerana dia termasuk dalam golongan mujahir. Jadi mujahir ni orang yang sama je dengan orang yang buat dosa secara zahir. Bila mana dosa dia yang dia buat sembunyi-sembunyi, dia cerita dengan orang. Bila mana dia dah taubat, dia apa nama ni, segarkan kembali cerita lama dia tu. Pengajaran daripada hadis ini. Nombor 1, larangan daripada mengizharkan atau menzahirkan maksiat yang dilakukan. Kedua, menzahirkan maksiat yang dilakukan adalah merupakan sebab kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, melindungi akan maksiat serta bertobat kepada Allah, itu adalah satrullah kepada hamba. Menyembunyikan maksiat dan bertobat kepada Allah, itulah satrullah. Jadi setelah Allah Ta'ala tutup tabir kita, kesalahan kita dah, tiba-tiba kita cerita pula balik apa yang kita buat. Itu maknanya masih lagi menyingkapkan tabir Allah Ta'ala yang telah Allah tabiri, daripada dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Pengajaran seterusnya, orang yang menzahirkan perbuatan maksiat itu menandakan dia meremeh-remehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan supaya jangan diizharkan maksiat, jangan buat maksiat, jangan zahirkan maksiat. Tapi dia buat juga. Dia bukan saja sebenarnya
meremeh-remehkan perbuatan dosa, malah dia meremeh-remehkan siapa? Hak Allah Ta'ala dan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pengajaran dari hadis ini menzahirkan maksiat. Sama ada menzahirkan maksiat dua bentuk. Menzahirkan maksiat dua bentuk. Satu, buat maksiat secara terang-terangan. Satu lagi yang sebut ni tadi, iaitu buat maksiat secara sembunyi, kemudian ceritakan kepada orang lain. Masuk belaka. Menzahirkan maksiat adalah merupakan perbuatan yang meremeh-remehkan agama dan pelanggaran atas kehormatan umum. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha hadda wa la yatharrib 'alayha thumma in zanatis saniyata falyajlidha hadda wa la yatharrib 'alayha thumma in zanatis salisata falyabi'ha walau bihablin min sya'r. Muttafaqun alaih. Daripada riwayatnya, iaitu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, bila mana berzina satu orang hamba perempuan, lalu telah jelas akan perbuatan zinanya, maka hendaklah dirotan akan dia sebagai hukuman had, dan janganlah dicela dan dicaci terhadapnya. Kemudian seandainya dia berzina untuk kali yang kedua, maka hendaklah dirotannya sebagai had, dan janganlah dicaci dan dicela ke atas. Kemudian seandainya dia berzina pada kali yang ketiga, maka hendaklah dia menjualnya walau dengan tukaran sehelai rambut. Muttafaqun alaih. Tengok, satu orang ni dia ada hamba perempuan, dan kita belajar dalam kitab fiqh, hamba perempuan ni kalau berzina ni merupakan aib, salah satu aib pada hamba. Sebab aib hamba ni akan menjadikan harga dia murah, jatuh nilai harga dia. Salah satu aib hamba adalah kalau dia itu terlibat dengan perbuatan zina. Jadi satu orang ni dia ada hamba, kita tak adalah hamba tau. Akan datang semula zaman hamba ni. Bila datangnya Imam Mahdi nanti, datangnya berlakunya jihad alami, akan datang semula silsilah hamba. Maka satu orang ni dia ada hamba, hamba dia berzina, tetapi tabayyana, nyata, terbukti, sama ada bukti itu dengan saksi atau bukti itu dengan pengakuan. Saksi ada menyaksikan atau perakuan dia mengaku, itu tabayyun atau perbuatan zina. Maka tuan dia ni hendaklah melaksanakan hukum had terhadapnya dengan merotannya, dengan menyebatnya. Berapa kali rotan hamba zina? Dah belajar dah. Kelas 1 dah belajar dalam Matan Qayah pun dah sebut. Kelas 2 pun belajar dalam kitab dia belajar. Kelas 2 berjuri belajar. Sekarang kelas 3 pula. Dah 2 kali dah jumpa. Berapa kali rotan hamba berzina? 20? 20 kali? 20 kali salah awak tak sembahyang subuh pun dah 20 kali dah rotan. Ni hamba perempuan zina. Separuh berapa? Kalau orang merdeka berapa? 40. Tu orang kata separuh, betul 20 kata. Kalau kita orang merdeka kena 40. Oh berat. Itu pun tak ingat Dan rotan dia atas had zina.
Tetapi jangan caci dia, jangan cela dia. Kotan saja. Dia bersalah zina, kena bagi sebat hukum zina. Kalau diulangi untuk kali yang kedua, begitu juga. Kotan dia dengan had zina. Tapi jangan caci dengan cela. Tak guna punya hamba, tak ada maruah punya hamba, tak tahu malu punya hamba, tak. Kotan dia saja. Kalau ternyata dia ni berzina lagi kali ketiga, saya simpan nak jual. Jual je dia ni. Walaupun dengan harga, maknanya walau dengan harga yang murah sekalipun jual. Walaupun dengan harga yang murah, tapi jual. Pokoknya jangan simpan lagi dah. Jual je dia. Sebab apa? Sebab dia ni ada nyakit. Nyakit dia zina. Lalu apa kaitannya antara hadis ini dengan bab? Bahawa di sini macam tadi An-Nawawi rahimahullah nak bawa masail pada bab. Ni pun masail berkait dengan masail perkara-perkara yang terkait dengan satru auratul muslimin, iaitu hak-hak dan aurat yang hendak kita jaga dan pelihara ini, yang terkait dengan orang lain, bukan sahaja hak-hak saudara iman, saudara Islam dan saudara iman yang soleh. Malahan mereka yang melakukan maksiat sekalipun, malahan hamba sekalipun, auratnya tetap kita kena jaga dan pelihara. Dan hak serta tuntutan memelihara dan menjaga aurat ini bukan sahaja terhadap orang Islam yang baik-baik dan merdeka, tak. Malah orang Islam yang hamba sekalipun, kita kena tutup aurat dia dan jaga aurat dia. Malah pendosa sekalipun, orang yang berzina tu la syak dia telah melakukan dosa. Kalau dia kahwin malah kena rejam. Tetapi bukan satu alasan untuk dihebah siarkan kesalahan yang mereka buat itu. Islam tidak ajar tuntutan dalam Islam sebarang bentuk keaiban hendaklah ditutup. Maka disingkap buka hanya pada perlunya. Perlu untuk melaksanakan hukuman terhadap dia, perlu untuk melaksanakan hukum had terhadap dia. Sekadar ada perlu untuk membuktikan, untuk tabayun dia benar-benar bersalah, maka saksi boleh beritahu kepada pihak pengadilan. Saksi boleh memperakukan di hadapan hakim. Itu saja. Bukan masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp, pergi ke kaki lima sana cerita, pergi ke pasar malam sini jaja, pergi ke majlis sana buka, pergi ke pertemuan sana cerita, tidak. Hanya pada keperluan. Selepas pada itu wajib kena tutup juga. Kalau dibuka, hukum yang sama. Apa dia? Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Atas dunia ni lagi Allah ancam. Kadang-kadang ada kesalahan yang Allah ancam, kesalahan itu azabun alim di akhirat. Tetapi ada masanya Allah ancam perbuatan itu azabun alim di dunia wal akhirah. Bermakna dunia lagi dah dapat dah. Dunia lagi dah dapat dah akibat daripada perbuatan tersebut. Tak tunggu akhirat. Akhirat mentelah lagi. Di dunia dapat. Maknanya nak bagi tahu betapa bahayanya kesalahan menyebarkan keaiban orang ini. Kesalahan menyingkap keaiban orang ni, di mana dia akan dapat akibatnya di dunia lagi. Akhirat jangan ceritalah, sebab akhirat memang negeri untuk kita menerima balasan atas segala kita buat, akibat daripada apa dosa yang kita lakukan. Hai ya Allah. Pengajaran dari hadis ini, nombor satu, kita diajar kenapa Nabi suruh jual. Ini hikmah. Ini berbalik kepada di samping masail, masalah
yang terkait dengan masalah juga hikmah. Apa hikmahnya disuruh kita jual hamba yang buat kesalahan berzina ni? Hikmahnya ialah supaya, ni pun boleh kita kira sebagai pengajaran dari hadis, bersegera untuk mufarakah dengan ahli maksiat, bersegera untuk menjauhkan diri daripada ahli maksiat. Dia ni satu orang yang tegar. Kalau kita ni tegar tak? Indonesia tegar. Satu orang ahli maksiat yang tegar. Dah 3 kali ulang-ulang ni tegar lah. Maka sebab itu suruh jual. Supaya apa? Walaupun dengan harga yang begitu murah, supaya kita ni terpisah dan terjauh daripada dia. Hikmahnya supaya kita ni segera mufarakah dengan ahli maksiat. Sebab itu dia suruh jual. Nampak kita nampak? Sebab duduk dengan ahli maksiat ni akan menyebabkan jiwa kita terserap sifat dan juga perangai maksiat dia. Yang kedua, hikmahnya ialah menjauhkan diri daripada bercampur dengan ahli maksiat. Sebab itu setuju menjauhkan diri daripada bercampur dengan ahli maksiat. Kemudian masail yang terkait di dalam apa nama ni, jual hamba ni tadi, sebagaimana kita dah belajar dalam fiqh, bila kita jual barang, wajib kita menjelaskan keaiban barang itu. Tak. Awak jual kereta, wajib awak bagi tahu, lantai ni karat dah. Pasal tu saya taruh plastik. Tapi biasanya kalau dekat used car tak, dia tutup habis. Dia kata accident free. Maksudnya apa dia? Tak penuh kemalangan. Kereta ni dia kata orang perempuan je pakai. Maksudnya kalau orang perempuan pakai apa? Tak. Maksudnya kalau orang perempuan pakai, minyak hitam tak pernah cek. Minyak gear tak pernah ganti. Nampak tak? Minyak brake tak pernah tambah. Tu maksud kalau perempuan pakai. Pasal awak esok kalau nak beli kereta, kadang khabar perempuan pakai, jangan cepat percaya. Jangan cepat tertipu. Biasanya dia tipu dengan apa? Dengan kod orang perempuan pakai. Kita ingat orang perempuan pakai ciumat tak. Kereta perempuan pakai lagi tak boleh harap. Tengok. Minyak gearbox dah macam getah buku dah. Tak pernah tukar, 20 tahun dia pakai. Perempuan. Nampak lagi. Jadi syarat dia apa dalam jual beli? Mesti terangkan keaiban. Maka dah sebut dah tadi. Sebut tak sebut? Hamba berzina aib. Lepas tu awak secara ini darurah. Ini darurah, bukan ifsyah. Bukan awak bagi tahu dalam Facebook ni hamba nak dijual, harganya RM12 je, tapi dia ni kaki zina. Tak boleh, itu ifsyah. Orang nak beli je. Kali orang tengok, oh saya nak belilah. Tapi saya dah bagi tahu lah kalau awak nak beli. Betul nak beli? Betul. Dia ni kuat berzina. Kena bagi tahu. Dia ni kuat berzina. Jadi tak apalah dia tahu. Okey, tak apalah, tak dia nak juga. Okey. Awak harga dia je. Bukan diiklankan. Hamba untuk dijual RM50, tapi kaki zina. Tu tak boleh. Itu sudah ifsyah. Nah, dia kena disembunyikan. Cuma orang yang nak beli itu saja yang berhak untuk tahu. Itu darurahnya. Kalau tidak, itu bukan darurah dah. Awak iklan satu alam. Nampak ke tak nampak? Dan pengajaran dari hadis ini juga, kata ulama, boleh bagi seseorang menjual sesuatu yang dia tak suka. Sebab apa? Barangkali sesuatu yang kita tidak suka, tetapi disukai oleh orang lain. Tak percaya awak tengok bandel. Tengok bandel tak? Apa nak beli barang bandel? Barang bandel tu kalau di Eropah tu, dia semua benda dia jual belaka. Baca buku habis baca, jual. Baca novel habis, jual. Pakai kasut bahasa tak sedap lagi, jual. Pakai jaket tak sedap, jual. Bagi dia tak suka, tapi kita bawa barang bandar jual sini tak, jadi barang mahal pula, jadi rare pula. Barang tu orang pakai tahun 90 dulu, tapi sekarang ni boleh jual mahal pada hak pakai tahun 90 dulu. Tak lagi. Kasut Nike. Kasut Nike tu dulu kita beli 120 sepasang. Le ni 450 sepasang, benda yang sama. Sebab apa? Rare, barang lama rare.
Jadi orang dulu dah tak suka, tapi bala ni ada orang yang suka. Sebab itu kata ulama tak salah. Tapi ahli tasawuf kata tak. Ahli tasawuf kata hak kita tak suka jangan dijual. Tapi ahli fiqh kata tak, boleh jual benda yang kita tak suka. Sebab barangkali benda yang kita tak suka itu tetapi kesukaan bagi orang lain. Nampak lagi? Ada tak benda kita tak suka kita jual? Kebanyakan tak suka lagi jual tak? Ada banyak sebab lah tak suka. Nyampoh tengok serabut tak kat rumah, jual lah. Tak pakai lah, jual. Dia orang lain pula suka. Itu tidak ada masalah. Begitu juga hadis ini mengajar kita boleh bagi tuan hamba melaksanakan atau menjalankan hukum had ke atas hamba. Kalau orang mereka mesti imam saja. Tapi hamba boleh bagi tuannya sendiri melaksanakan hukum had ke atas hamba. Awak kena tahu masalah ini sebab mana tahu zaman awak nanti dah ada hamba. Tengok-tengok bosku 4 orang hirit buat hamba. Ni bahagian masuk pinggan, ni bahagian masak nasi, ni bahagian sampuk-sampuk, ni bahagian lipat baju, cukup lengkap hamba ni. Begitu juga hadis ini mengajar kita supaya sentiasa bersifat kasihan walaupun terhadap ahli maksiat. Tapi ada cara dia. Kasihan terhadap ahli maksiat. Jangan kita cela, Nabi kata. Jangan cela ni, Nabi nak ajar kita supaya bersifat kasihan terhadap ahli maksiat. Kita disuruh membenci akan maksiat, bukan ahli itu. Ahli itu kita kena ishfaq, kena kasih, kena kasihan kepada dia. Kita kena benci pada perbuatannya, tapi bukan dia. Ini kadang-kadang kita silap lah. Kita benci semua sekali secara mutlak. Kalau kita tengok dalam hadis, banyak Nabi ajar. Ini semua adalah didikan Nabi SAW supaya kita kasihan kepada mereka, kasih kepada mereka. Yang kita benci adalah perbuatannya, tapi bukan dirinya kita kasihan. Kenapa? Salah satu pengajaran juga, salah satu daripada cara untuk membetulkan ahli maksiat, salah satu daripada cara untuk mengembalikan ahli maksiat kepada kebaikan adalah dengan mengasihinya. Dengan mengasihinya. Kasih itu akan mengembalikan ahli maksiat kepada kebaikan. Kalau ahli maksiat itu dilayan dengan kebencian, itu akan menjadikan dia lagi lebih jauh dan lebih sukar untuk kembali kepada kebenaran. Wallah.